tak boleh. Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat petang. Tengah hari, petang. Nama saya Zati, saya daripada Shopee. So hari ini kita ada satu topik special dalam Mummy's Journal 101 which is tajuk mengenai bengkak susu. So hari ini Zati tak seorang. Zati akan jemput seorang laktasi bertauliah, okay, untuk ceritakan sikitlah mengenai bengkak susu ni, kan, macam mana cara nak rawat dan sebagainya. So Zati nak minta semua orang yang tengah tengok live ni, ada 25 orang sekarang, 28 dah, untuk sharekan live ni, mana tahu berguna untuk diri sendiri ke, untuk in future kan, sekarang ke, untuk family. So sharekan dekat dalam dekat feed anda sendiri, timeline anda, supaya lebih ramai orang tahu pasal topik hari ni yang kita nak bincangkan. Okay. So jangan lupa kalau siapa yang belum pernah join kita punya live ni, dekat dalam komen, dekat dalam kita punya caption kita ada letak siapa yang klik link dan isikan link tersebut boleh dapat Shopee punya e-gift voucher. So boleh redeem dekat kita punya website. So banyak juga tau kalau kita bagi ni. So jangan lupa share and also komen kalau ada siapa-siapa nak tanya. So boleh tanya. Okay. So hari ni Zati nak jemput Syafawati Nur Hafizah. Okay. Puan Syafa ni merupakan, okay, hai Syafa. Okay, Syafa tak dengar. Suara tak dengar. Kuat Suara Syafa a bit slow. Viewers boleh dengar Syafa tak? Zati, tolong offkan dulu Syafa punya video. Syafa betulkan sekejap setting. Okay, before kita tunggu Syafa untuk ready, okay, Zati introduce lah siapa Syafa ni. So Zati rasa ramai je yang dah kenal Syafa ni siapa, tapi untuk viewers kita yang baru maybe tak kenal lagi Syafa siapa. Okay, Syafa ni merupakan seorang ibu kepada 3 orang cahaya mata. Beliau merupakan seorang kaunselor laktasi bertauliah dan juga sekarang ni merupakan seorang admin dekat dalam grup HBM, Happy Breastfeeding Malaysia. So dia Syafa selalu share lah aktif macam ilmu-ilmu berkenaan penyusuan, kan. Kalau macam hari tu Syafa juga ada join kita untuk buat sharing mengenai untuk bulan puasa untuk mami yang menyusu. So siapa-siapa yang rasa nak tengok video tu boleh tengok dekat Shopee punya Facebook live. Before ni cari dekat video, pergi dekat the first one adalah pergi dekat Shopee MY, kita punya Facebook, and then cari dekat video tu cari penyusuan di bulan Ramadan. Okay, kalau nak tips-tips yang sangat, bagi Zati benda tu sangat berguna untuk kita sebab sekarang ni kita tengah bulan Ramadan kan. Okay, so Syafa dah ready ke? Okay. Hai Zati. Okay, baru dengar. Okay, Syafa tadi Zati dah perkenalkan siapa Syafa kat sini. Okay, so Zati harap kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan boleh terus tanyalah dekat komen tu. So kita akan jawab soalan ni sedaya upayalah untuk tolong mamis. Okay, Syafa okay?
Alright, okay Zati, carry on. Syafa? Yeah, Zati. Okay, Jun. Okay. Okay, sekarang ni tajuk kita hari ni macam yang kita sedia maklum. Okay. Okay. Macam kita sedia maklum, tajuk kita hari ni adalah mengenai bengkak susu. Jadi mungkin ada mamis yang tak pernah lagi kena bengkak susu ni kan, dia tak tahu apa yang menyebabkan bengkak susu. Boleh tak Syafa kongsikan sikit apa yang menyebabkan bengkak susu? Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Zati dengar tak suara Syafa? Okay. Okay ke Zati? Dengar. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, hari ni kita bersiaran untuk tajuk bengkak susu lah, alright. Okay, sebenarnya bengkak susu ni sangat sinonim lah di kalangan ibu-ibu yang menyusu. Okay, especially seawal-awal melahirkan, alright. So, saya rasa siapa je yang tak pernah rasa bengkak susu kan, especially lepas melahirkan dalam minggu pertama kelahiran. Okay, so dia memang sangat normal lah. Bukan benda yang orang kata benda yang rare, tapi memang benda yang sangat normal yang selalu terjadi di kalangan ibu-ibu menyusu dalam lebih kurang minggu pertama lah selepas melahirkan anak. Alright, so sebab apa sebenarnya terjadi bengkak susu ni? Okay, macam yang semua orang tahu, okay, bila sejurus je kita melahirkan anak, okay, so dia akan melibatkan perubahan hormon. Okay, so masa kita mengandung, kita punya paras hormon melibatkan hormon progesteron dan juga estrogen. Okay, so once kita bersalin melahirkan anak, so bila uri dikeluarkan, paras hormon estrogen dan juga progesteron dia akan menurun dan hormon prolaktin dan juga oksitosin akan ambil alih di mana ia akan melibatkan dua hormon ni tadi untuk proses pengeluaran susu lah. Okay, so bila dua hormon ni take over, dia melibatkan perubahan hormon kan daripada hormon mengandung kepada hormon untuk menyusu ni tadi. So bila melibatkan perubahan hormon, dia memang akan menyebabkan kita rasa bengkak susu tu. Sebab apa? Sebab dia fasa di mana kita panggil milk's coming in. Okay, so seawal je kita lepas melahirkan tu, kita akan try untuk breastfeed baby kan. Okay, seawal-awal kelahiran tu kita tak terus nampak susu yang putih, yang banyak-banyak tu tahu Zati. Dia fasa pertama je selepas kita melahirkan, susu yang keluar tu adalah fasa colostrum. Colostrum ni adalah yang sangat pekat, okay, yang kadang-kadang kita tak boleh nampak pun dia mengalir ataupun terlalu banyak. Sebab apa? Sebab dia kadang-kadang seawal kelahiran daripada first day kelahiran tu, kandungan dia hanya orang kata titisan saja. Sebab apa? Sebab masa tu perut baby pun terlalu kecil dan dia hanya perlukan hanya setitis dua je untuk kenyangkan dia. So colostrum ni sangat-sangat penting sebab dia punya dia untuk antibody, untuk immunity booster anak. So colostrum ni memang sangat-sangat penting untuk ibu feed baby sejurus selepas kelahiran. So paras colostrum, orang kata kuantiti colostrum ni kadang-kadang kita tak boleh nampak sebab dia punya dia memang sangat pekat. Okay, dia colour kekuningan macam itulah kadang-kadang kalau kita nampak kan, yang selalu mak-mak kata oh colour kuning-kuning yang awal-awal kelahiran tu, tu kita panggil colostrum lah. Okay, so colostrum ni kita tak boleh nampak dia macam memancuk-mancuk keluar sejurus kelahiran. Dia memang kuantiti dia sangat kecil. Sebab apa kecil? Sebab apa sikit? Sebab kita punya orang kata saiz perut baby pun terlalu kecil. So dia hanya memerlukan dalam setitis dua, okay, untuk kenyangkan dia pada masa tu. Alright. So macam saya kata tadi, dia bila fasa milk coming in ni, dalam orang kata hari ketiga hingga hari kelima macam tu, ibu akan mula start rasa bengkak susu lah. Alright, so bengkak susu ni selalunya akan jadi dalam minggu pertama selepas kelahiran. Okay, dan fasa bengkak susu ni hanya sementara ya Zati, dia bukannya orang kata forever. Okay, dia fasa bengkak susu ni hanya sementara, okay, masa susu nak start banyak keluar. Sebab apa? Bila susu tu nak start banyak keluar, okay, daripada fasa colostrum ke fasa susu peralihan ke fasa susu matang, dia akan menyebabkan susu tu banyak mengalir. Okay, so kita punya salur-salur darah dekat kita punya payudara ni,
dia banyak darah mengalir dekat kawasan payudara ni. So that's why kita akan rasa bengkak susu. Sebab fasa susu tu nak dihasilkan dan dikeluarkan. Alright. So jangan risau, fasa bengkak susu ni macam saya cakap tadi, dia hanyalah sementara. Okay, dia bukannya berpanjangan sampai bila-bila. Okay, so sementara kita punya sistem badan nak get used to kita punya babies punya demand, berapa baby kita minum, okay, sekerap mana baby kita minum, berapa yang baby kita perlukan. So sementara tu kita memang akan rasa bengkak susu. That's why pentingnya kita kena menyusukan baby kita kerap-kerap lah. Okay, so untuk kita orang kata untuk kita elakkan bengkak susu ni berpanjangan. Alright. Okay Zati. So bila memang sementara, dia memang bukan forever, jangan risau. Ia normal di fasa awal kelahiran, memang normal, jangan risau. Tapi kita ada perkara lah ibu-ibu yang melahirkan perlu lakukan untuk orang kata treat bengkak susu ni daripada berpanjangan. Alright. So kena ingat tu sejurus kelahiran kita punya fasa penghasilan susu adalah kolostrum yang sangat pekat berwarna kekuningan tu, yang sangat tinggi dengan sistem imuniti badan, dia punya antibody untuk badan, orang kata golden drops lah, okay, yang sangat berharga. Jadi rugi sangat kalau kita tak bagi baby kita menyusukan susu kolostrum yang ibu ada. Alright, and then kita akan beralih kepada fasa susu peralihan, and then barulah fasa susu matang. Susu matang ni lah yang selalu ibu-ibu akan nampak banyak sangat susu yang warna putih-putih selalu tu, yang ibu macam, oh susu saya banyak, susu saya macam-macam. Itu dah fasa susu matang lah, yang memang kita boleh nampak dia punya colour keputihan, colour putih-putih tu yang banyak-banyak tu, okay. And even dalam fasa susu matang pun dia ada dua lah, okay. Dia ada dua komposisi susu. Kita punya formula susu yang di awal-awal tu yang banyak dengan kandungan air, okay, untuk menghilangkan dahaga anak. Dan fasa yang seterusnya, susu yang akhir tu hind milk yang tinggi dengan kandungan lemak, okay, yang boleh buatkan baby punya peningkatan berat badan, okay. So kena ingat tu lah, so selalunya bengkak susu ni dia hanya sementara, dia dalam minggu pertama kelahiran, dalam orang kata hari ketiga, hari kelima, masa fasa milk coming in Zati. So jangan risaulah, memang orang kata fasa tu semua ibu-ibu yang melahirkan memang pernah lalui. Okay, cuma sama ada lama, sekejap, ataupun tengoklah macam mana cara ibu-ibu tu atasi dia punya masalah bengkak susu tu Zati. Itulah sebab orang kata punca-puncanya terjadi bengkak susu. Dia memang normal disebabkan fasa milk coming in tu Zati. Okay, Syafa. Yeah. Okay. Macam Syafa cakap tadi, bengkak susu ni bukan saja terjadi disebabkan oleh badan menghasilkan susu yang banyak, tapi juga disebabkan oleh aliran darah ke payudara kan. Betul-betul. Dan tisu kat sekeliling payudara tu dah mula bengkak kan. Jadi untuk ada sesetengah ibu mungkin tak pernah alami, jadi macam mana nak tahu yang simptom bengkak susu tu? Apa yang menunjukkan ibu tu mengalami bengkak susu? Okay, now kita bincangkan tentang tanda-tanda ataupun simptom-simptom lah, kita nak kena pasti, oh ni ke bengkak susu. Alright, so macam Syafa cakap tadi, dia dalam minggu pertama selepas kelahiran, okay. So kita akan rasa breast kita bengkak tau. Kita rasa breast kita bengkak, kita akan rasa sakit, okay. And then kalau ada sampai satu tahap tu, kalau dia terlalu bengkak Zati, okay, kita boleh rasa dia bengkak tu, kita rasa macam batu, keras. Okay, breast kita rasa keras macam batu, and then kita boleh juga rasa dekat lymph node, dekat area armpit ni, dekat ketiak ni, kita boleh ada rasa satu macam orang kata ketulan dekat bahagian armpit ni, kita panggil lymph node lah, dia akan timbul, okay. And then kita punya kawasan payudara kita, kulit di kawasan payudara kita akan jadi macam berkilat, okay, sebab dia dia bengkak kan, dia meregang, so dia akan jadi berkilat lah, orang kata shiny. Okay, dia akan kemerahan dan kita boleh rasa panas, okay, kat kawasan payudara tu.
Okay, and then kalau rasa bila bengkak susu tu jadi teruk sangat, ada setengah ibu boleh demam ya Zati, sebab dia meningkatkan kita punya suhu badan. So ada setengah ibu memang akan demam sebab suhu badan dia meningkat. So ada setengah memang akan jadi demam bila dia bengkak susu. Alright, and then okay, sebab apa dia bila jadi dia bengkak, dia jadi orang kata kulit jadi tegang. Okay, bila kulit payudara ibu tegang, okay, secara tak langsung kita punya bahagian areola pun jadi keras. And nipple ibu akan jadi flat. Okay, sebab dia menarik, okay, kita punya payudara ni kan, dia jadi tegang. Okay, so kita punya nipple yang kat depan ni, daripada ada dia punya nipple tu, dia akan jadi flat lah. Sebab kita punya payudara jadi tegang. Alright, so memang kita punya payudara akan jadi bengkak, jadi keras. Even kat bahagian nipple pun boleh jadi keras juga. Okay, so bila terjadinya bengkak ni, okay, dia jadi macam tanda-tanda kita cakap tadi lah. Okay, kita punya kawasan payudara akan jadi bengkak. Okay, kita akan rasa sakit. Okay, kadang-kadang bila teruk sangat, kita boleh ada rasa satu ketolak atau benjolan di lymph node dekat area ketiak ni, armpit ni. Okay, kulit di kawasan sekitar payudara akan jadi berkilat, shiny. Akan kemerahan, kita rasa panas-panas. Okay, and then ibu boleh demam. Okay, and then susu memang tak boleh keluar lah, ataupun kalau keluar pun kita rasa tak lancar. Okay, okay, and then kawasan areola tadi, okay, disebabkan payudara dah membengkak. Okay, so kawasan areola tadi dekat bahagian nipple akan jadi keras dan juga jadi flat. Okay, so bila jadi macam ni Zati, of course baby akan ada kesukaran untuk latching. Okay, sebab payudara dah keras. Okay, payudara keras, areola pun keras, nipple jadi flat, baby jadi susah nak tangkap dekat kawasan areola tu untuk latch. Okay, so bila susah nak latch, susu tak dapat dikeluarkan dengan baik, tak dapat dikeluarkan dengan lancar. Okay, so itu akan lagi menyebabkan masalah bengkak susu tu tak dapat diselesaikan lah Zati, sebab susu tak boleh keluar. So dia akan terperap di dalam tu. So memang ibu akan rasa masalah bengkak susu tu akan jadi melarat. Okay, dia tak ada rasa kurang. Sebab apa? Sebab bila baby latch, tak dapat nak latch dengan betul, susu tak dikeluarkan dengan baik dan tak dapat dikeluarkan dengan efisien. So masalah bengkak susu tak dapat dirawat dengan betul. Okay, so sebenarnya Zati, bengkak susu ni kita memang kena treat. Kalau kita tak deal ataupun manage dengan sebaiknya, ia boleh orang kata melarat menjadi masalah lain. Okay, so selepas fasa bengkak susu ni, kalau kita tak treat, kita tak deal ataupun manage dengan baik, dia akan jadi block duct Zati. Block duct ni kita punya saluran susu tersumbat. Okay, saluran susu tersumbat, susu tak dapat mengalir dengan lancar, susu tak boleh keluar. So nanti ibu akan rasa lagi sakit. Okay, so lepas daripada bengkak susu akan jadi block duct. Daripada block duct, dia akan lead to mastitis. Okay, mastitis ni Zati, dia jadi lagi teruk lah. Okay, dia akan rasa sakit dekat certain area. Okay, memang dia akan demam. Okay, memang dia puncanya adalah daripada bengkak susu yang kita tak rawat tadi ataupun yang kita tak atasi dengan baik. So dia memang akan lead to block duct mastitis. Okay, so mastitis ni memang sakit lah Zati. Alright, so kita tak boleh biarkan. So dia memang akan mengeras, memang sakit. Okay, so dia boleh jadi mastitis ni boleh jadi dekat salah satu daripada breast. Tak semestinya dua-dua. Okay, macam tadi bengkak susu selalunya akan jadi dua-dua belah. Dia automatik akan dua-dua belah, kita akan rasa bengkak dua-dua sekali. Okay, tapi untuk mastitis, mungkinlah kata kita tak berapa manage ataupun bengkak susu kita belah kiri atau belah kanan. So any part of kita punya breast ni, bila kita tak treat dengan baik bengkak susu, dia akan lead to mastitis. So mastitis boleh jadilah dekat salah satu bahagian breast yang kita tak treat dengan baik tadi. Alright, so bila kita tak treat dengan baik, dia dah lead to mastitis. And last sekali, okay, oh lupa Zati, mastitis ni juga dia dah melibatkan orang kata infection lah. Okay, so dia memang kena jumpa doktor. Okay, dia kena dapatkan rawatan untuk mastitis lah. Okay, sebab dia dah melibatkan infection. So dia selalunya doktor akan prescribe dengan antibiotics. Alright, so dalam masa sama dia kena juga rawat lah dia punya bengkak tu, dia punya mastitis tu. Alright, and last kali yang paling ditakuti oleh ibu-ibu yang breastfeeding adalah breast abscess. Breast abscess ni bila mana, okay, kandungan susu yang tak dapat dikeluarkan tu dah termendak, dah tak boleh keluar, dah sakit breast, okay, dia akan menjadi nanah.
Okay, so nanah tu kita tak boleh biarkan, kita kena keluarkan. So ada prosedur dia lah. Prosedur dia selalunya sama ada dia akan buat IND, okay, dia akan tebuk lubang and akan sedut keluar nanah-nanah tu, and nanah tu memang kena keluar sampai habis, tak boleh tinggal sikit pun. Alright, and then dia akan jadi orang kata mimpi ngeri lah sebenarnya untuk ibu-ibu yang menyusukan bila sampai tahap dia kena abses ni, bila dia kena keluarkan nanah, and then dia kena jaga dia punya parut luka tu, kena selalu buat dressing dan sebagainya. Sebenarnya abses ni Syafa sendiri ada pengalaman je Zati untuk anak yang pertama. Okay, macam anak pertama pengalaman, orang kata pengalaman ataupun knowledge tu kurang, kita tak berapa nak tahu. So untuk anak pertama Syafa pernah kena sampai fasa abses ni tadi. Memang kena keluarkan nanah tu memang bau busuk Zati and sangat banyak. Okay, sakit lah, memang sakit, memang orang kata nangis-nangis lah masa tahan sakit, and then kita memang rasa breast tu sakit sangat-sangat, even nak sentuh, tersentuh pun sangat sakit. Okay, and then hari-hari kena dressing ya Zati, sebab dia ada lubang, dia ni kan lubang yang dia keluarkan nanah tu tak adalah besar sangat, tapi kena dressing lah sebab nak pastikan luka tu tak ada infection. Hari-hari kena dressing. Syafa rasa lebih kurang dalam masa sebulan untuk betul-betul luka tu betul-betul orang kata heal sendiri. And of course bila sampai dah tahap abses, ibu-ibu memang akan jadi trauma. Alright, macam Syafa sendirilah, bila kena abses tu memang trauma, jadi macam sampai tahap tak nak menyusukan anak tau. So kita kalau boleh kita nak elakkan orang kata ibu-ibu yang menyusu sampai fasa yang last ni lah, yang fasa teruk ni. Okay, tapi Alhamdulillah jugalah Zati, disebabkan Syafa melalui fasa yang teruk dan trauma tu jugalah membuatkan Syafa orang kata mendalami ilmu penyusuan sebab nak tahu kenapa sampai jadi macam tu, and juga Syafa tak nak ibu-ibu menyusu di luar sana alami masalah ataupun pengalaman ngeri yang pernah Syafa lalui sebelum ni. Itulah dia orang kata antara tanda-tanda simptom bengkak susu. So ibu-ibu jangan ambil mudah ya masalah bengkak susu ni. Ya, memang macam yang saya cakapkan tadi, ia normal berlaku pada ibu-ibu yang selepas melahirkan seawal minggu pertama. Memang normal, tapi kita kena atasi dan kena ambil jalan untuk atasi masalah bengkak susu ni. Jangan biarkan berlarutan, sebab bila kita biarkan ia berlarutan, ia akan lead to masalah-masalah penyusuan yang lain. Okay, antaranya block duct, mastitis, dan yang paling teruk sekali adalah breast abscess. So ingat je bengkak susu ni, kita akan rasa breast kita penuh, sakit. Okay, dia bukan setakat penuh je Zati, kita memang akan rasa sakit. Okay, kadang-kadang sampai tak ada tegang, okay, dia mengeras macam batu yang selalu mak-mak selalu describe, mengeras macam batu. So bila dia mengeras, mengembang macam tu, dia stretch, okay, so areola ibu pun dekat bahagian nipple akan jadi keras, dia akan jadi flat lah. Alright, so bila tahap yang kadang-kadang sampai ibu memang boleh jadi demam lah sebab tak tahan. Alright, so memang masalah bengkak susu ni kita kena treat, tak boleh biarkan. Okay, so tu antara tanda-tanda ataupun simptom-simptom lah untuk masalah bengkak susu yang usually ibu-ibu menyusu lalui pada fasa sejurus selepas kelahiran, iaitu di fasa minggu pertama kelahiran Zati. Okay Syafa, thank you so much sebab share Syafa punya story sampai kena tu kan, keluarkan nanah macam seriau dengar. So untuk ibu-ibu kan yang dengar mesti macam dah takut dah kan, kalau dia biarkan dia punya rasa bengkak susu tu. Okay, so macam Syafa sendiri pernah alami, jadi apa yang kita boleh buat, ibu-ibu ni boleh buat untuk redakan rasa bengkak susu ni? Okay, thank you Zati. Okay, untuk atasi masalah bengkak susu ni, okay, nak tak nak ibu kena keluarkan susu yang ada dekat dalam payudara. Okay, so nak keluarkan tu macam mana? Of course, kita latchkan anak kita lah, kita direct feed anak kita sekerap yang mungkin. Alright, so sekerap mana? Okay, paling kurang 8 kali dalam satu hari. Okay,
ke-12 kali lah dalam satu hari. Itu paling kurang lah. Tapi lagi kerap, lagi banyak kita direct feed anak kita, lagi banyak kita latchkan anak kita ke payudara, lagi bagus Zati. Alright? So tu yang pertama lah, kerap-kerap latchkan ataupun direct feed anak kita. Okay? 8 hingga 12 kali lah. Okay? Tu usually kiraannya macam tu lah. Tapi sebenarnya lagi kerap, lagi bagus. Alright? So sebab kita nak keluarkan susu daripada payudara tu. Alright? And then dalam masa yang sama, masa ibu direct feed baby, check balik lekapan ataupun latching anak. Okay. Kadang-kadang Zati, mak ni kata dia dah kerap dah latching ataupun direct feed anak dia. Tapi dia still juga bengkak susu. Okay. So that's why kita cakap check latching ataupun lekapan anak di payudara. Kadang-kadang latchingnya tak betul. Okay. Maksudnya mungkin bila latching tak betul, susu yang dikeluarkan sebenarnya tak efektif. Okay. Anak tu tak dapat susu banyak yang cukup lah. Maksudnya bila dia tak latch dengan betul, susu tu tak keluar dengan baik Zati. Okay. Alright. So check balik latching. Macam mana nak check latching? Kena make sure lah bila dia latch tu, anak latch pada kawasan areola. Bukannya pada kawasan puting tu saja. Okay. Areola tu tumpuk hitam di payudara tu lah. So make sure anak melekap pada payudara. Bukannya pada puting semata-mata. Okay. So kita boleh tengok nanti bila anak melekap dengan baik, okay, dia punya bibir bahagian atas ni akan terjuih keluar. Okay. Terjuih keluar lah. Kalau dia tak terjuih keluar, so maksudnya latchingnya masih tak betul. Okay, kena perbetulkan balik. Okay, so kita boleh tengok juga dia punya bahagian dagu, bila latching dia akan bertemu dengan payudara ibu. Okay, and then bila masa posisikan tummy to tummy, okay. So check balik lah. Orang kata latching tu kena betul. And juga masa latching tu kita boleh tengok tau, kalau anak kita latch dengan betul, dia punya pipi ni, dia akan macam menelan. Kita boleh dengar dia menelan tau Zati. Dia macam isap-isap kan, isap kembung, kucuk, kembung, kucuk, kembung, kucuk. And then kita nampak dia menelan. Kita boleh dengar bunyi menelan. Tu maksudnya latching dia betul. Tapi kalau anak latching tak betul, kita boleh nampak pipi dia macam ada orang kata lesung pipit tu, dia macam ke dalam. Tu latching tak betul lah. Alright. So ibu-ibu kena pastikan latching anak betul. Selalu latching ni kita akan tengok tu lah sama ada anak tu melekat pada payudara ataupun pada puting semata-mata. Tengok dia punya dagu bersentuhan tak dengan ibu punya breast. Okay. Dia punya bibir bahagian atas terjuih keluar ke tak. Alright. And then dia punya hidung mesti boleh bebas lah. Okay, dia tak tersembam ke payudara. Sebab kalau tersembam ke payudara, anak boleh lemas lah. Tu salah juga tu latchingnya. So make sure juga kita dah kerap-kerap latchkan anak tadi, dah kerap-kerap menyusukan, latching ataupun lekapan anak di payudara kena betul. Untuk make sure susu yang dikeluarkan tu efektif ataupun efisien. Alright. And then dalam masa yang sama juga, dalam kita dah check kita punya latching, kita boleh juga cuba pelbagai posisi penyusuan Zati. Okay. Dalam penyusuan dia tak sebenarnya kita menyusu macam biasa, kita peluk anak tu je. Okay. Kita ada banyak lagi posisi lain, posisi berbaring, okay, posisi mengiring, posisi football, okay, posisi layback. Okay, so ibu boleh pelbagaikan posisi penyusuan juga sebenarnya dalam masa nak redakan bengkak susu. Alright. Tapi make sure posisi penyusuan ni ibu kena selesa, baby pun kena selesa. Tak boleh mak je nak rasa selesa tapi baby tak selesa. Dia rasa kekok, rasa telinga terhimpit ke, kena check juga. Okay, so posisi penyusuan yang baik adalah bila mana ibu selesa dan baby juga selesa. Dua-dua kena selesa. Alright. Okay, dalam masa tu juga, masa kita nak menyusukan anak tu, kita boleh try massage kita punya breast lah Zati. Okay, so massage. Orang kata massage tu tak adalah massage beria macam kita urut badan tu, bukan. Tak payah beria pun. Kita massage, orang kata selalunya kita guna ni je, kita punya tangan ni, okay, jari tangan ni, kita buat urutan membulat, okay, dekat payudara ni. Sekitar payudara kita urut dekat kawasan payudara, so kita urut membulat je. Okay, kita tolong, kita ni lah, kita urut tu pun orang kata lembut-lembut je. Jangan kasar-kasar sebab kita breast ni dah lah bengkak, lepas tu kita pula kasar-kasar kan. So kita buat lembut-lembut je, kita buat urutan membulat sekitar payudara. Okay, so kita buat urutan membulat. Okay, so kita massage. Okay, dalam masa itu kita masak tu sebab kita nak tolongkan aliran susu sebenarnya Zati. Nak bagi dia lebih lancar lah sebenarnya. Alright. Okay,
So sekiranya ibu rasa breast terlalu bengkak, okay, macam susah nak latch anak sebab bengkak sangat. So apa yang ibu boleh buat, ibu boleh hand express dulu. Maksudnya kita buat, kita perah susu guna perahan tangan ataupun kita panggil mamet. Okay, so perah sikit dulu, okay, guna mamet, okay, perahan tangan. Okay, kita perah guna tangan dulu, okay, buat mamet lah. Make sure bila ibu memerah guna tangan dengan teknik yang betul. Bila teknik salah pun tak boleh juga, dia tak akan berfungsi dengan baik. Okay, make sure dengan teknik perahan tangan yang betul, mamet. Okay, kita mamet dulu sikit supaya kita boleh, orang kata, bagi kita punya nipple tu soft sikit. And then supaya anak kita boleh latch dengan baik. Sebab bila breast selalu bengkak, macam Syafa cakap tadi, kita punya bahagian nipple tu akan jadi keras. Dia akan jadi flat. So anak akan susah untuk latch ke kawasan areola. So bila kita hand express, ia akan membantu untuk orang kata tolong lembutkan sikitlah kawasan areola dan nipple tu supaya baby boleh latch ataupun boleh tangkap kawasan areola tu untuk dia menyusu dengan baik. Alright? Okay, so tapi macam mana pula kes macam ibu-ibu yang menyusukan ni, okay, tapi anak dia tak ada bersama, maksudnya mungkin anak dia kena masuk NICU ke, okay, so untuk kes-kes yang macam ni, ibu tak boleh nak menyusukan anak, so apa yang ibu perlu buat, dia kena memerah lah Zati. Memerah ni sama ada dia guna hand expression, mamet ataupun dia guna pump. So dia kena juga keluarkan susu, okay, sekerap mana untuk ibu yang bayi tiada di sisi, minimum 8 kali sehari, okay, atau hingga ke 12 lah, gap dia within 2 to 3 hours gap, okay. Setiap 2 hingga 3 jam, ibu yang anaknya tiada di sisi wajib memerah, okay. Dia kena keluarkan susu dia, okay. Lagi-lagi bila dah bengkak susu, kena keluarkan. Tapi usually kan Zati, bila ibu-ibu dah bengkak susu, kita akan suggest untuk ibu-ibu memerah guna tangan. Ia adalah lebih baik guna teknik mamet lah berbanding dengan pump. Sebab apa ya, bila kita guna pump ni Zati, sebenarnya pump ni fokusnya corong adalah pada kawasan areola je, kawasan puting tu je. Okay, so kadang-kadang dia tak boleh meliputi kawasan breast yang bahagian atas, bawah ni. Okay, so that's why kadang-kadang bila ibu kata dia dah perah dah, dia dah pump 8 kali, 12 kali sehari tapi still breast dia bengkak. Okay, sebab apa? Sebab itulah suction pump tu hanya di kawasan areola dan puting sahaja. Dia tak menyuruh di bahagian breast yang lain, atas, bawah, kiri, kanan tu. Dia tak melangkupi ataupun memenuhi bahagian breast yang lain tu. So sebenarnya susu pun tak dapat dikeluarkan dengan efisien dan efektif lah Zati bila kita gunakan pump. So that's why kita sangat-sangat suggest untuk ibu-ibu, orang kata master lah teknik perahan tangan ni. Okay, memerah susu dengan menggunakan tangan ataupun mamet. Okay, make sure teknik perahan guna tangan ni teknik yang betul lah yang digunakan. Kalau dia memerah, dia kata dah mamet pun tapi tak keluar, maksudnya mungkin teknik ataupun cara dia mamet tu tak betul ataupun salah. So that's why susu tak boleh dikeluarkan. Okay, dalam masa tu juga, okay, kadang-kadang yelah bila kita bengkak susu ni sakit Zati, dia memang sakit. So untuk hilangkan rasa sakit ni, kita suggest ibu-ibu untuk buat cold compress, okay, ataupun tuam sejuk. Okay, bila sakit kita tuam sejuk dulu. Okay, lama mana kita nak tuam sejuk ni? Okay, 10 minit, 20 minit. Sebelum kita menyusu tau Zati, kita tuam sejuk dulu. Cold compress. Okay, sebelum kita menyusukan, kita cold compress dulu. Sebab cold compress ni, dia boleh hilangkan rasa sakit yang kita alami di bahagian payudara bila kita alami bengkak susu. So kita akan suggest cold compress ataupun tuam sejuk dulu sebelum menyusukan untuk hilangkan rasa kesakitan yang ada. Alright? Okay. So lepas kita dah cold compress, okay, and then barulah kita buat tuam panas ataupun warm compress. Okay. Tuam panas ni kenapa kita buat? Okay, tuam panas ni kita nak tolong membantu aliran susu dapat keluar dengan baik. Okay, sebab bila kita tuam panas, dia akan kembangkan kita punya saluran-saluran susu tu. Okay, so secara tak langsung, ia boleh orang kata membantu untuk proses pengeluaran susu daripada payudara. Okay, so okay, ada setengah ibu
Kalau dia tak nak warm compress, okay, masa mandi pun boleh juga. Masa mandi guna warm shower, okay, kita mandi hot shower lah. Hot shower ke warm shower ke terpulang lah, ikut tahap kepanasan yang ibu mampu tanggung. Okay. Kalau lagi panas lagi bagus sebenarnya Zati. Okay. Masa mandi shower tu, kita tumpukan pada bahagian payudara ni. Masa mandi sambil rasa panas tu, kita boleh urut-urut payudara. Okay. Sambil urut tu kita boleh juga orang kata perah guna tangan, okay, supaya susu tu dapat keluar. Alright, sebab kita tak nak dia jadi bengkak, bila bengkak sangat sakit, tak boleh nak susu pun tak boleh nak keluar Zati. Alright, so mandi hot shower tu lagi panas lagi bagus, ikut tahap kepanasan yang kita mampu tanggung lah. Jangan kata Puan Syafa kata, oh lagi panas lagi bagus sampai melecur dia mandi. Janganlah macam tu kan. Alright, so ikut tahap kepanasan yang ibu mampu tanggung. Okay, so sambil mandi hot shower atau warm shower tu, urut kawasan payudara yang bengkak tu, try juga mamet ataupun teknik perahan susu menggunakan tangan. Okay, supaya kita bantu aliran susu tu keluar dengan baik. Alright, so okay, tadi kalau tu mandi kita boleh guna hot shower, okay, ataupun warm shower, okay, ataupun kalau tak nak mandi, itulah sebelum menyusukan boleh buat cold compress, tuam sejuk dulu untuk hilangkan kesakitan, and then baru kita buat hot compress ataupun tuam panas untuk kita tolong membantu aliran susu tu keluar. Alright, okay, so lama mana kita nak buat cold compress, hot compress ni, okay. Cold compress boleh buat dalam lebih kurang 10 minit lah, on off. Ikutlah kalau rasa dah tak sakit. Selalu sebab bila kita buat cold compress ni, tuam sejuk, bila kita letak lama-lama di bahagian breast ni, kita akan rasa kebas Zati. So kebas tu akan menghilangkan rasa sakit di bahagian payudara kita. So kita buatlah 10 minit. Kalau rasa macam dah tak sakit dah, kita boleh sambung dengan warm compress pula. Warm compress pun tengoklah dalam 10 minit ke 20 minit. Okay, tapi kalau anak dah menangis-nangis, janganlah tunggu lama-lama. Sebab Puan Syafa cakap kena buat warm compress juga. Nanti anak tak boleh nak menyusu. Janganlah macam tu. Okay, tengok juga kalau anak dah ada cue nak menyusu, susukan je terus. Tak apa, tak ada masalah. Okay, sambil Zati kita menyusukan anak pun, kita boleh buat compression juga sebenarnya. Kita boleh je letak tuam panas tu dekat atas kita punya payudara, sambil tu kita urut-urut kita punya breast. Okay, kita boleh membantu juga sebenarnya. Tak ada masalah. Tapi kena berhati-hatilah sebab kita guna tuam panas tu takut terkena dekat baby kita pula. Panas kan, sebab baby kita panas sikit pun dia boleh rasa sangat sakit. Alright, so kena hati-hatilah kalau kita buat warm ataupun hot compress masa kita menyusukan anak. Kena hati-hati. Alright, lepas tu ada juga orang kata antara teknik lain yang boleh dibuat untuk hilangkan rasa sakit masa kita bengkak susu ni, okay, dengan menggunakan kobis. Okay, so kobis ni Zati, kita guna daun kobis yang hijau tu. Okay, daun kobis yang hijau tu, okay, kita ambil lah satu helai yang besar tu, okay, kita basuh dulu, okay, so kita letakkan dekat dalam kita punya bra, kita biar je dekat kita punya breast. Okay, tapi Zati, penggunaan kobis ni kita tak boleh guna berlama-lama. Okay, tak bolehlah biarkan seharian dekat dalam breast, tak boleh. Okay, dia ada limit masa yang digunakan. Contohnya paling lama pun Zati sejam je. Lepas sejam dah kena keluarkan dan buang. Okay, tu paling lama. Kalau dalam 20 minit pun dah okey lah sebenarnya. Okay, alright. Okay, sebab apa kita tak boleh gunakan kobis ni berlama-lama? Okay, sebenarnya rasanya semua orang pun tahu kot. Selalu memang ada orang kata, kobis ni nanti buat susu kering. Okay, so untuk elakkan masalah tu, okay, kita gunakan treatment menggunakan kobis ni dalam jangka masa yang sangat limited, hanya untuk membantu masalah bengkak susu tu lah. Okay, sebab memang dah ada research terbukti ya Zati, penggunaan kobis dalam jangka masa tertentu membantu melegakan masalah bengkak susu di kalangan ibu-ibu menyusu. Okay, macam saya kata tadi, penggunaan kobis tu hanya pada jangka masa yang sangat-sangat limited. Paling lama sejam. Okay, dalam 20 minit macam tu, 30 minit pun dah okey lah, letak dalam kita punya bra. Okay, biarkan je. Okay, dalam kalau dah rasa macam 20 minit, 30 minit, tak pun sejam paling lama maksimum, kita keluarkan je dan buang. Okay, so sebenarnya melalui research memang dah orang kata diorang dah buat research and dia memang sangat berkesan untuk membantu melegakan bengkak susu yang
menyusukan anak. Tapi tak boleh berlama-lama lah sebab macam yang semua orang selalu kata, penggunaan Cobase akan menyebabkan susu kering. Ya, tu pun betul juga. Okay, alright. So, kalau still juga rasa sakit, Zati, okay, apa yang kita boleh buat, okay, kita boleh jumpa doktor and minta doktor prescribe untuk ubat painkiller lah, ubat tahan sakit. And ubat tahan sakit usually yang selalu, yang normal dan selamat untuk ibu menyusu adalah paracetamol lah yang biasanya. Paracetamol ni rasanya kat setiap rumah kita pun ada kan paracetamol ni. So kalau rasa tak tahan sangat, kita minta doktor prescribe any painkiller yang selamat untuk ibu menyusukan. Ataupun yang paling selamat is paracetamol lah. Boleh je makan untuk hilangkan rasa sakit kalau rasa tak tahan sangat. Alright? Okay. So lagi satu Zati, ibu-ibu kena ingat juga penggunaan bra yang betul juga. Okay. Sebab kita ni dah lah bengkak susu. Okay, guna pula bra yang ketat. Okay, dia akan menyebabkan masalah bengkak susu kita jadi lagi melarat. Okay, sebab bila kita guna bra yang ketat, okay, dengan keadaan kita punya breast yang dah bengkak, dia akan menekan atau memberi tekanan kepada kawasan breast kita. So, bila memberi tekanan yang lebih kepada kawasan payudara yang dah memang sedia bengkak ni, dia akan lagi orang kata membuatkan keadaan tu lagi teruk lah. That's why yang tadi boleh lead tu masalah block duct. Okay, sebab dia bagi tekanan. So bila bagi tekanan dekat kawasan payudara, akan orang kata menyebabkan saluran susu tu tersumbat, susu tak dapat dikeluarkan dengan baik. Okay, alright. So make sure ibu-ibu yang menyusukan gunakan ataupun pakai bra dengan saiz yang bersesuaian dengan ibu. Okay, and then kalau boleh juga elakkan penggunaan bra yang ada underwired tu lah sebab dia ada besi. Okay, bila ibu bengkak susu, besi dekat bahagian bawah ni akan membuatkan ibu rasa lebih sakit di bahagian bawah payudara. Okay, and ada juga setengah ibu, dia disebabkan masalah bengkak susu ni, dia ambil langkah untuk tak memakai bra lah sebab dia akan rasa lebih selesa. Okay, dia rasa bra dia tak ada orang kata mungkin bra dia saiz tak sesuai, so dia lebih prefer untuk tak pakai bra di rumah semasa alami bengkak susu tu supaya dia rasa lebih selesa dan lebih orang kata lebih free lah. Kalau tak dia akan rasa breast dia payudara macam terperap, okay, dia rasa lemas ataupun dia rasa sakit disebabkan penggunaan bra tu tadi. Alright, so nak tak nak memang tak boleh orang kata skip breastfeed anak. Yes, bengkak susu memang sakit, tapi ibu-ibu tak boleh berhenti menyusukan anak walaupun bengkak susu. Okay, kena juga keluarkan susu tu tadi. Okay, melalui apa? Itulah caranya kita breastfeed anak kita kerap dan sekerap-kerapnya. Okay, untuk kes ibu yang baby tak ada bersama tu, kenalah memerah. Okay, so memerah tu sama ada guna perahan tangan ataupun perahan menggunakan pump. Tapi kalau rasa pump pun dah okay, teruskan macam biasa minimum 8 kali. Okay, 8 ke 12 kali sehari. Dan make sure mesti wajib susu dikeluarkan. Jangan biar dah bengkak susu, lepas tu biar je tak menyusu anak, tak keluarkan susu, tak mamet, tak pam. Yang tu memang masalah besar, namanya kita menempah, okay, menempah penyakit nak lead to mastitis dan juga abscess. Alright, okay. Dan kalau rasa masih juga tak okay Zati, nak tak nak ibu tolonglah jumpa dengan doktor. Okay, janganlah biar orang kata masalah sakit tu berlarutan lama sebab dia kata, oh Puan Syafa kata normal je sakit masa awal-awal kelahiran tu bengkak susu normal. Tapi masalahnya dia punya sakit tu sakit yang mungkin dia dah tak boleh tahan, and even susu pun anak dia tak boleh nak menyusu dengan baik. Okay, anak dia pun dah ada tanda tak cukup susu sebab latching tak bagus, susu tak dapat dikeluarkan dengan efektif dan efisien. So ini orang kata red alert lah untuk ibu pergi jumpa doktor, dapatkan advice dari segi medical. Apa yang perlu dilakukan? Okay, jangan biarkan sahaja melarat. Okay, alright. And orang kata last kali kata kuncinya Zati, sabar. Okay, nak sanak kena sabar. Yes, bengkak susu memang sakit.
kena sabar, dalam masa yang sama kena usaha untuk atasi masalah bengkak susu ni. Okay? Jalannya orang kata tak susahlah. Kerapkan je susu anak dengan sekerap-kerapnya. Okay, make sure latching anak betul. Kalau rasa sakit, boleh tuam sejuk dulu. And then tuam panas sambil-sambil menyusukan. Boleh urut payudara. Okay, banyak je cara yang kita boleh lakukan untuk kita atasi masalah bengkak susu di kalangan ibu-ibu yang menyusukan ni. Okay, jangan biarkan melarat. Okay, itu je. Kata kunci dia kena sabar. Tu yang paling utama lah Zati. Semua orang tahu nak jadi ibu bukan mudah kan. So breastfeeding ni inilah antara cabaran-cabarannya. Okay. Bukan orang kata menyusukan ni senangnya. Selak bagi. Tak semudah tu. Dalam penyusuan susu ibu pun ada cabaran-cabaran yang ibu terpaksa dan kena lalui. Bukan mudah tapi tak mustahil juga sebenarnya. So that's why dengan ilmu Zati, insya-Allah apa-apa masalah yang ibu-ibu lalui, ibu-ibu menyusukan ni boleh atasi dengan baik. Dan tak mustahil sebenarnya, boleh je menyusukan sehingga 2 tahun. Alright Zati? Yes, itulah antara orang kata cara-cara ataupun apa yang ibu-ibu boleh lakukan sekiranya menghadapi masalah bengkak susu. Okay Zati. Okay, okay. Soalan yang Zati nak tanya kemudian ni, Zati rasa Syafa tadi Syafa dah jawabkan sekali lah. So sekarang kita buka soalan untuk ibu kat luar sana untuk tanya. So kita ada soalan daripada Siti Nur Asmida. Susu yang kita pump and presskan tu memang akan macam berminyak ke? Or itu sebab pemakanan kita? Okay, Syafa nak tanya soalan lanjut. Susu yang puan tu cakap dia perah tadi, masa bila Zati? Hari ke berapa? Hari ke berapa susu yang diperah tu? Memang tak ada. So kita tak tahu, mungkin soalan dia tak tanya pasal mungkin fasa awal kelahiran, mungkin anak dah berapa bulan, mungkin anak dah setahun lebih. Ke susu tu memang dari awal kelahiran yang sehari, 2 hari, 3 hari yang macam tu. So kalau boleh kita minta ibu-ibu yang nak tanya soalan, detailkan lagi soalan tu supaya kita pun senang nak jawab. Sebab kalau soalan macam ni, kita akan kena tanya balik and tunggu mami tu respon untuk kita boleh bagi jawapan yang lebih tepat lah. Alright. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau susu tu berminyak ke apa, sebab memang kandungan susu ibu ni ada pelbagai Zati. Memang ada lemak. Alright, memang ada macam-macam ada. Okay, so kalau berminyak tu sebenarnya normal. Okay, jangan risau, jangan rasa macam berminyaknya normal, jangan risau. Kadang-kadang sebab kandungan lemak lah sebenarnya dalam susu yang kita ada tu kadang memang jadi minyak. Itulah kadang-kadang tu yang Syafa nak tanya tu, fasa susu yang awal ke kolostrum ke yang dia rasa berminyak tu, ke memang dah fasa susu matang. Tu yang kita nak tahu sebenarnya. Okay, tapi sebenarnya kalau berminyak pun normal Zati. Okay, tak ada masalah. Okay, itulah antara orang kata ibu-ibu susu selalu akan salahkan pemakanan diri sendiri bila susu macam ni, macam tu. Tak semestinya, alright. Tapi kalau susu tu berminyak, normal. Okay, jangan risau. And selamat juga kita bagi susu yang diperah tadi tu pada bayi yang kita susukan. Tak ada masalah. Susu berminyak kita rasa macam ada sticky, ada rasa macam lapisan minyak tu, orang kata normal lah. Bukan satu perkara yang orang kata harus dibimbangkan. Okay Zati? Okay. So ada orang tanya macam mana Mamet tu, tak tahu. Okay. Mamet ni, okay, nama lainnya adalah perahan dengan menggunakan tangan. Alright. So perahan menggunakan tangan ni, okay, dia adalah cara-cara dia. Okay. So kat sini saya tak ada breast dummy nak tunjuk. Tapi untuk ibu yang bertanya, boleh je Google ataupun cari dekat YouTube cara perahan menggunakan tangan ataupun type je Mamet. So dia memang akan keluar video tunjuk macam mana cara nak memerah dengan menggunakan tangan ataupun Mamet. Okay, so dia actually satu cara untuk kita memerah susu dengan menggunakan tangan je. Alright, so sebenarnya kita memang sangat advise untuk semua ibu yang menyusukan supaya mempelajari dan master teknik Mamet ni. Sebab apa Zati? Okay, contohlah Syafa pergi kerja, Syafa selalu pump kan 3 sesi memerah dekat office.
Tiba-tiba hari ni Syafa terlupa pula satu parts dekat dalam pump, valve. Tak ada valve, tak boleh pump kan. So, jalan penyelesaiannya adalah menggunakan teknik Mamet ni tadi. Sebab sebenarnya Zati, teknik Mamet ni adalah lebih baik dan lebih berkesan dan efektif untuk mengeluarkan susu bila mana kita nak memerah. Okay, macam Syafa cakap tadi, bila kita guna pump, corong tu hanya melekap dan memerah di kawasan areola dan nipple sahaja. Tapi bila kita menggunakan teknik Mamet atau perahan menggunakan tangan ni, kita menggunakan jari-jari kita di kawasan payudara and kita boleh adjust. Kita nampak? Okay. Kita boleh adjust. Katalah kita guna ni kan, jari ni, ibu jari. Okay, kejap adjust sikit. Ibu jari dan kita punya ni, kita guna macam ni, dia kena bertentang. Okay, bertentang macam ni. Okay, dan jari yang lain ni yang lebihnya kita akan guna untuk tampung kita punya breast. Okay, kalau kita buat macam ni, okay, kita buat macam ni, tak sebenarnya cara macam ni je Zati. Kita boleh adjust atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, and dia boleh orang kata merangkumi semua bahagian payudara. Atas ke, bawah ke, kiri ke, kanan. Teknik Mamet atau perahan menggunakan tangan ni sangat-sangat bagus berbanding menggunakan pump. Even kalau guna pump pun Zati, untuk ibu-ibu yang bekerja, selalunya kita akan suggest lepas je ibu pump, okay, kalau dia ada masa, okay, kalau dia tak kejar masa kan untuk bekerja, dia boleh buat finishing dengan Mamet juga. Maksudnya mungkinlah ada lebihan susu lagi yang tak habis keluar. Bila dia Mamet, dia akan tolong membantu mengeluarkan susu dengan lebih baik dan sampai orang kata tak adalah dirasa macam dah pump pun still rasa breast penuh. Alright? Okay, so teknik perahan menggunakan tangan ataupun Mamet, silalah orang kata pelajari dan juga masterkan skill tu. Memang orang kata sangat-sangat bermanfaat untuk semua ibu-ibu yang menyusukan, tak kiralah ibu yang bekerja ke, ibu yang menyusukan anak di rumah ke, okay, sebab kadang-kadang kita memang perlukan juga teknik Mamet ni untuk itulah macam tadi contoh bengkak susu. Okay, macam sekarang Zati kita fokuskan kita punya topik bengkak susu ni untuk seawal kelahiran kan. Tapi bengkak susu ni pun sebenarnya boleh je jadi dekat fasa-fasa lain sepanjang 2 tahun menyusukan tu Zati. Sebab apa? Kadang-kadang itulah bila anak makin besar Zati, dia makin aktif. Okay, and then yet bila dia dah start makan, okay, bila dah start main, dia punya fasa menyusu ni orang kata on off tau. Kadang-kadang macam tak syenggol je, nyusu kejap, lari. Nyusu kejap, main. So bila anak dah jarang menyusu ataupun menyusu main-main ni, memang akan ada fasa juga ibu akan rasa bengkak susu. Sebab apa dia bengkak susu? Sebab susu tu tak keluar dengan efisien, tak keluar dengan baik. Kadang-kadang bila anak orang kata menyusu freestyle, bila umur setahun ke atas kan, anak dah pandai, dah boleh baring, dah kadang-kadang menyusu tu freestyle, kaki ke mana, tangan ke mana. Kadang-kadang bila dah freestyle ni, latching pun tak betul Zati. So bila latching tak betul, susu tak dikeluarkan dengan baik, tu pun boleh menyebabkan ibu bengkak susu juga. So bengkak susu seawal kelahiran tu memang normal, okay? Tapi ia juga boleh terjadi pada fasa-fasa lain selagi ibu tu menyusukan anak. That's why Zati, even lepas 2 tahun pun, kalau ibu tu nak wean off ataupun nak berhenti menyusukan anak pun, dia tak boleh simply orang kata, okay, hari ni saya nak stop, terus stop straight away. Tak boleh juga orang kata terus stop menyusu mendadak pun akan lead to bengkak susu juga. See, siapa kata orang kata alah engkau menyusu breastfeeding senang lah, silap je bagi. Tak semudah tu. Tapi tak orang kata tak seteruk tu jugalah, okay. Dengan ilmu yang betul, dengan ilmu yang ibu-ibu ada, okay, tak mustahil, okay, untuk ibu-ibu boleh ataupun berjaya menyusukan sehingga 2 tahun. Okay, just make sure ada ilmu, kita usaha, okay, doa juga dekat Allah minta dipermudahkan kita punya breastfeeding journey kan. So sebenarnya tak ada yang mustahil pun Zati. Tapi orang kata dalam orang kata breastfeeding journey ni adalah ups and downs dia, tu normal. Semua orang akan rasa, okay, mungkin salah satunya bengkak susu, ada juga yang akan rasa fasa sampai block duct, mastitis, even abscess pun macam Syafa sendiri. Okay, so sebenarnya jangan takut untuk orang kata alami fasa-fasa yang orang kata downs ni lah, jangan takut. Sebenarnya daripada fasa-fasa downs yang kita lalui ini akan buat kita jadi lebih kuat
Okay, akan buat kita lebih menghargai sebenarnya fasa breastfeeding journey yang kita lalui dengan anak kita ni. Okay Zati? Okay, so kita jawab soalan last daripada Puan Syafawati Ismail. Nama sama pula. Itulah. Ingatkan Syafa yang tanya tadi. Okay, Puan izinkan saya bertanya, macam mana nak tahu susu kita dah kering, anak dah nak masuk 2 tahun, memang direct breastfeed je and suka bergayut. So tak pasti ada lagi ke tak susu sebab tak penuh macam dulu. Okay. Okay, thank you Puan Syafawati yang bertanya. Macam cakap dengan diri sendiri pula bila sebut nama sendiri kan. Okay, anak dah lebih 2 tahun, okay. Dah tak rasa penuh, breast penuh, baguslah sebenarnya, alright. Sebab lepas dia umur 1 tahun, okay, fokus utama anak adalah pada pemakanan, okay. So susu ibu tu dah jadi sampingan je, alright. So memang anak pun akan touch and go, kadang menyusu pun main-main, akan freestyle, okay. Baguslah untuk ibu dah tak rasa payudara tu penuh ataupun bengkak bila dah umur 2 tahun, okay. So macam mana nak tahu susu tu masih ada ataupun tak ataupun dah kering. Okay, macam dia kata tadi anak asyik bergayut je kan. Sebenarnya anak ni dah sampai fasa 2 tahun ni, okay, dia dah daripada baby dah sampai 2 tahun kehidupan dia, dia memang breastfeed je. Dia kadang-kadang lebih more to comfort suck Zati. Untuk dia punya orang kata comfort, kadang-kadang nak buat modal nak tidur. Bukan nak susu pun sebenarnya, dia buat modal nak tidur untuk comfort je. Okay, so macam mana Puan Syafawati nak tahu susu dah kering ke tak kering ke? Boleh try mamet lah. Bukan picit-picit je tau. Picit-picit je kita nampak susu ada ke tak ada. Okay, sebab ibu-ibu menyusu ni suka sangat macam tu. Oh tadi saya picit, saya punya nipple tak ada pun susu keluar. Okay, picit-picit tu bukannya indikator nak tengok ada susu ke tak ada susu. Okay, kalau nak tahu cuba Puan mamet. Okay, saya rasa ada lagi susu tu sebenarnya. Okay, baguslah kita tak rasa penuh sebab bila kita rasa penuh tu maksudnya susu tak ada keluar dengan baik. Okay, maksudnya anak kita tak menyusu dengan betul. Okay, kalau mungkin dia akan rasa breast tu biasa je. Okay, even ada yang kata breast rasa lembik, tak rasa penuh. Baguslah, maksudnya susu tak terkumpul. Susu terkeluar dengan baik. Okay, efficient. Okay, so macam tadi, bila kita rasa macam tu, cuba kalau rasa nak juga tahulah susu dah kering ke tak kering ke kan, try lah mamet. Tapi memang ada tu, sebab apa? Macam semua orang tahu, ibu-ibu menyusukan, konsep asas kita apa? Demand versus supply kan. More demand, more supply. So selagi anak tu masih menyusu, masih direct feed, memang adalah lagi susu ibu tu. Janganlah risau tak ada susu. Memang ada lagi susu tu. Sebab anak masih lagi menyusu. Unless anak memang dah stop menyusu, okay, susu tak dikeluarkan, memang akan rasa bengkak lah pada awalnya. So kalau betul-betul rasa nak wean off pun, kalau rasa nak stop menyusu, tak boleh mendadak. Kena orang kata step by step. Okay, even kalau dah nak wean off pun, anak dah berhenti menyusu tak direct feed, kalau rasa breast dah penuh, kena mamet, keluarkan susu. Tak boleh biar je susu terperap, nanti boleh lead to masalah-masalah lain. So selagi anak menyusu, ada demand kan, ada stimulation di payudara sebab anak direct feed. So ada lagi susunya. Kena ingat je, demand versus supply. Ada demand, ada supply. Kalau tak ada demand, tak ada supply. Kalau tanya nak susu banyak, more demand, more supply. Kalau less demand, less lah supply. Ingat tu je. Okay Zati? Okay, thank you Syafa sebab sudi kongsikan tips ni and ilmu ni dekat ibu-ibu kat luar sana kan. Okay, so thank you so much daripada pihak Shepi. Okay, Syafa dengar tak? Ya, dengar Zati. Dengar. Oh okay, tak. Zati kan dia macam stuck tau sebab Syafa macam stuck kat Zati punya ni. Dengar. Okay, itulah Zati harap sangat yang semua orang yang tengah tengok kita punya FB Live ni akan rasa benda ni sangat berguna lah untuk diorang. Tak kisahlah sekarang ni ke, macam ada mami tadi tak tahu pasal mamet kan. Betul. And then ada juga mamis yang tolong jawabkan. So macam
kita ada community yang supportive lah untuk Betul. macam untuk galakkan orang lain, betul tak? Betul Zati. Sebenarnya dalam penyusuan susu ibu ni, support system sangat-sangat penting. Kita memang kena cari support system yang baik. Okay? Mungkinlah kita tak ada, orang kata pasangan tak supportive. Okay? So kalau it's okay. Kalau rasa pasangan kita tak supportive, kita boleh try ajak dia pergi kelas penyusuan. Mungkin dia tak ada ilmu. So that's why dia tak support. So bila dia ada ilmu, dia akan support. Okay, maybe juga kita ada parents ke, ada family, ada kawan-kawan yang tak berapa nak supportive juga. So macam mana kita nak buat diorang jadi supportive? Kita try ajak diorang pergi kelas penyusuan. Ataupun kita, macam sekarang kita guna Facebook, kita guna IG kan. Ada banyak je grup-grup ataupun ilmu-ilmu ataupun poster-poster berkaitan penyusuan susu ibu. So ambil peluang tu, tag suami, tag kawan, tag kakak, tag mak. Okay, supaya diorang boleh baca. So bila diorang baca, diorang macam, oh mungkin diorang tak tahu sebelum ni. Okay, mungkin diorang tak tahu bengkak susu ni, oh macam ni. Diorang ingatkan bengkak susu tu sebab tak ada susu. Okay, so bila dia ada ilmu, dia dah tahu. So dia secara tak langsung, dia akan jadi lebih supportive sebab dia dah ada ilmu ni. Selalunya Zati, untuk orang-orang yang tak support ni, dia bukannya tak, simply tak nak support. Sebab diorang tak tahu. Diorang, mungkin orang kata, awareness tu kurang, dia punya ilmu pun kurang. So that's why dia macam tak bother nak support. Okay, sebab dia tak tahu. Tapi once dia ada ilmu, okay, once dia dah ada awareness tu, insyaAllah dia akan support. So sangat-sangat penting untuk ibu-ibu yang menyusukan dapatkan support system yang baik. Even sekarang pun dah banyak ada guru-guru penyusuan, kita ada banyak kelab-kelab sokongan penyusuan susu ibu. Ambil peluang tu, grab, dapatkan support system supaya ibu-ibu yang menyusukan boleh berjaya menyusukan susu ibu sehingga 2 tahun, insya-Allah. Macam Shepi sendirilah buat inisiatif, buat ni kan Mommy's Journal 101 ni, ada banyak je orang kata live sharing berkaitan dengan masalah-masalah penyusuan, okay, tips-tips penyusuan. So ambil peluang ni untuk grab ilmu yang ada. Okay, sekarang semua di hujung jari kan. So grab ataupun manfaatkan peluang yang ada ni sebagai seorang ibu yang menyusukan. Okay, thank you so much Syafa. Sudi yalah bagi tahu dekat orang kan yang kita pun ada buat program macam ni sebab kita punya main adalah untuk make sure yang mami sebenarnya dapat tahu pasal mengenai apa-apa masalah kan. Mami-mami yang baru lagi jadi ibu, kebanyakannya tak tahu. Betul Zati. Okay, sakit ni ke apa-apa masalah yang berkaitan dengan penyusuan lah kan. Jadi that's why kita cuba untuk sharekan lebih banyak ilmu. So macam kita bukan saja bagi saja-saja yang kita sendiri search kat internet, tapi macam kita cari Syafa untuk kongsikan sebab kita tahu Syafa adalah seorang kaunselor laktasi bertauliah. Ya, betul Zati. Itulah thank you juga dekat Shepi. Sebab selalu orang kata bagi peluang dekat Syafa untuk sama-sama buat sharing session untuk ibu-ibu yang menyusukan dekat Facebook ni. Okay, so before kita nak end, Zati just nak cakap sikit kita ada new product actually. Okay, this one adalah new product kita. Nama dia Breast Therapy Thermal Pads. Okay, kita baru je launch. Produk ni. Actually benda ni dapat bantu ibu-ibu yang ada masalah macam nak elakkan, nak rawat bengkak susu. So salah satu cara dia adalah dengan pakai breast pad ni. Okay. Yelah, sebab tadi salah satu caranya dengan tuam panas dan tuam sejuk kan. So thermal pad ni antara orang kata device yang ibu-ibu menyusu boleh gunalah. Instead of pakai kobis, Zati macam terkejut jugalah kalau orang pakai kobis kan. Berapa banyak kobis nak ni kan. Kita tengah puasa sekarang. Jadi macam kobis ni macam kobis tiba-tiba pakai dekat breast kan. Macam pelik. Okay, so macam mamis yang rasa kalau tak ada kobis dekat rumah boleh pakai ni. Okay,
Sebab benda ni dekat dalam dia. Okay, Syafa, Zati cakap sikit pasal produk. Tak apa. Silakan Zati. Okay, so macam produk terbaru kita ni, dalam dia ni adalah gel beads. Okay, function dia adalah gel beads ni adalah untuk pastikan untuk pastikan dia punya temperature tu sentiasa maintain untuk longer period. So macam kalau pakai, ada certain mamis kan dia pakai tuam handkerchief macam tu. So macam maybe tak lama. Jadi kalau dengan ada material yang jenis macam gel beads ni, dia boleh maintainkan temperature tu dengan lebih lama. So kita punya produk kita bagi dua, which is sekali dengan apa ni nama dia, cloth case ni. Close cover. Cloth case ni sebenarnya material dia macam plush, macam sangat soft, so sesuai untuk mamis yang ada kulit sensitif ke kan. So Syafa pernah try tak produk kita? Tak Pernah try. Tak apa, tunggu Syafa akan buat review juga untuk produk thermal pad tu. Tapi memang best Zati, Syafa dah cuba. Memang orang kata thermal pad daripada Shapee ni dia lain sikit lah daripada produk-produk yang dah memang ada di pasaran. Tak apa, nanti Syafa akan buat review juga. Tunggukan review daripada Syafa. Wow, tunggu review macam tu. Okay, benda ni sebenarnya dalam dia macam saya cakap tadi, gel beads. Cumanya benda ni sangat fleksibel. Maksudnya fleksibel tu maksud Zati adalah dengan dia boleh, you boleh fold, and dia boleh macam mana, dengan fleksibel ni dia boleh melekap dengan betul dengan 360 sekali. Dia cover your breast. Sebab benda ni besar, kalau orang yang ada breast a bit besar, jadi dia sesuai kot, boleh je muat pakai benda ni. So jangan risau. Okay, and benda ni dia boleh reuse. Benda ni memang boleh reuse pun. So kalau macam kita pakai kobis kena buang. Takkan kita nak masak atau tak kobis tu. Okay, cuma kalau macam yang ni kan lepas dah pakai boleh basuh. So jangan risau, benda ni boleh pakai banyak kali. Okay. Okay, and then bentuk dia bulat. Syafa, kalau dekat luar biasa bentuk ni memang bulat ke? Biasanya thermal pad yang lain bentuk dia memang bulat fix. Okay, macam Shapee punya dia terbuka kan, dia U shape, so dia memang sangat fleksibel. Sebenarnya boleh bukan setakat guna dekat payudara je Zati. Kalau kita sakit bahu, sakit leher pun boleh je letak. Cuba Zati try letak dekat bahu ke dekat leher, boleh. So that's why sampai kata dia sangat fleksibel dengan bentuk U shape dia. Berbanding dengan brand lain di pasaran, dia bentuk memang bulat. Okay, so memang kita akan letak di payudara. Okay, sediakan fix lah. So macam untuk ibu-ibu yang ada payudara yang saiz yang agak besar, so mungkin dia tak akan dapat meliputi semua bahagian payudara dia. So sebab Zati tak tahu yang dekat luar bentuk dia macam mana, sebab ni pun Zati tengok Shapee punya dia bentuk bulat. So Zati expect macam semua akan jadi dia bulat lah macam ni. Cuma bentuk bulat ni memang Zati rasa semua brand akan buat macam tu sebab kan dia boleh cover 360. So any type kan, betul tak? Betul. So tapi macam Shapee, kita bagi free this one close case ni untuk cover lah lepas mamis dah nak tuam tu, dia boleh cover pakai benda ni, and then boleh macam mana, boleh clip kan sebenarnya untuk pastikan kalau nak bulatkan dia tu mesti dekat bahagian breast lah. Size dia fix. So, contoh dia macam kalau pakai breast pump kan, kita boleh buat macam ni. So benda ni pakai, Syafa pakai benda ni, Syafa pun breast pump juga kan? Macam pump juga. Guna pump juga. Yes. Okay. So benda ni memang boleh pakai, macam boleh rasa lah kalau macam daripada Syafa punya feedback sini, Syafa boleh rasakan dia punya
Memang boleh panas rasa ke sejuk sebab dia. bila panas tu sebenarnya macam tadilah, bila dia panas dia akan tolong membantu juga pengaliran keluar susu sebab dia akan orang kata mengembangkan kita punya saluran susu, saluran tu kan. So dia akan membantu mengeluarkan susu juga. So kalau untuk ibu-ibu yang mungkin rasa macam ada masalah tu, boleh je sambil-sambil pump pun boleh juga guna thermopad untuk letak je dekat kita punya flang tu, okay, dekat punya corong tu. So sambil kita letak tu pun memang boleh rasa sebenarnya kepanasan daripada thermopad tu. So that's why dia ada case tadi tu sebab kadang-kadang ada setengah ibu kulit dia sensitif ataupun dia tak tahan panas. So kalau dia tak tahan panas, dia masukkan thermopad tu dekat dalam case tu. So at least dia boleh ada orang kata ada satu lapisan lah yang antara thermopad dengan dia punya payudara tu supaya taklah orang kata dia rasa panas sangat dekat dia punya payudara. So macam siapa pernah pakai yang hot ke yang cold macam tu? Selalunya kita guna hot lah sebab cold ni selalunya kita akan guna bila sakit kan. Sebab jarang nak rasa macam sakit. untuk engagement kan? Tapi itulah macam Syafah cakap tadi lah sebab Shapee punya, dia punya terbuka kan. Dia punya bentuk tu tak bulat fix. So dia terbuka. So dia memang sangat fleksibel. Macam kalau kita tersalah tidur ke, sakit urat, sakit tengkuk. Macam kadang bila kita kerja lama sangat menghadap komputer kan kita akan sakit belakang, sakit tengkuk ni. So ambil je thermopad tu, kita sejukkan. Lepas tu kita letak dekat bahagian belakang tu. Memang lega sangat Zati, memang rasa macam sedapnya best. So tu Syafah kata thermopad daripada Shapee ni disebabkan dia fleksibel, orang kata dia sangat-sangat mantulah, bukan hanya boleh guna dekat breast je, boleh juga guna kat bahagian body parts yang lain. Kalau rasa sakit ke, kalau rasa lenguh ke, boleh je guna manfaatkan. Kalau rasa macam kaki bengkak kan, macam terjatuh ke, terseliuh ke, guna je, boleh juga guna. Tak semestinya kita guna thermopad tu dekat breast je. So macam kalau siapa yang rasa sakit tengkuk pun boleh pakai benda ni. Ya boleh sebab bentuk dia fleksibel Zati. Cuba Zati buat sekarang. Zati keluar kan sebab dia bentuk dia fleksibel kan. Cuba letak dekat bahu pun boleh. Dia macam terletak lah. Kalau dekat leher pun boleh. Macam letak, okay faham. Letak Ingat je kan. Tapi tak faham cara macam sebab dia bentuk dia U macam tu. Yes, dia sebab dia U-shape kan. Dia boleh kita letakkan dekat situ. Tak apalah, nanti Syafah akan buat review video. So mungkin Zati tak berapa nak nampak kot apa yang Syafah cakap. So nanti boleh tengok. Semua orang boleh tengok macam mana nak guna thermopad tu selain daripada dia guna dekat payudara. So macam mami yang maybe tak tahu macam mana nak pakai dekat bahagian apa? Dekat payudara ke, dekat tengkuk kan. Okay, the first one kalau you rasa nak bagi dia sejuk, masukkan dekat dalam freezer je, senang. Kalau waktu tu tak ada freezer, cari ais ke and then masukkan kat dalam ais. Okay, dalam lebih kurang 10-20 minit macam tu okay kot. Kalau macam masuk freezer, maybe boleh sejam ke, tak kisahlah, ikut macam mana yang mami rasa dia nak pakai. Yes, betul. So kalau macam rasa nak panas sikit ke, macam rasa macam suar-suar macam tu kan, so boleh masukkan dekat dalam microwave dalam lebih kurang 10 minit 10 saat macam tu lah, boleh 10 saat ke 15 saat. Okay, tapi kalau macam takut rasa tak boleh nak masuk dalam microwave, maybe boleh masuk dekat dalam air panas. Benda ni dalam 10 minit. Rendam dalam air panas 10 minit je. Tapi maybe ada orang takut kot kalau nak masukkan dekat dalam microwave sebab takut material kan. Tapi sebenarnya kita dah test benda ni memang boleh masuk dekat dalam microwave, tapi pastikan suhu, pastikan heat microwave tu betul lah. So kalau mami dia rasa tak tahu, dekat belakang Shapee punya packaging ni kita dah tulis, dah ada dekat sini. Nampak tadi nampak. Okay. So even kita ada guideline macam mana nak pakai, tapi tak ada guideline yang untuk macam Syafah cakap letak kat tengkuk tadi, tak ada lah. Sebab yang tu alternatif lain tadi. Okay, cara pakai lain. Be creative macam tu orang kata. Okay.
Okay, thank you. Saya rasa kalau ada siapa-siapa yang nak tanya, boleh tanya je nanti. Kita sentiasa open, kita punya e-commerce team akan reply. So kalau rasa macam berminat boleh pergi dekat kita punya website, kita punya dealer store pun ada sebab sekarang dealers dah buka. Okay. Okay, thank you so much Syafa sekali lagi sebab Zaid and Sudi bagi review Syafa juga untuk pakai. So nanti siapa yang tertunggu-tunggu nak tahu Syafa punya macam mana dia review, dia tak ketengkuk kan. So maybe nanti boleh follow Syafa untuk tips-tips kreatif. Okay, Syafa. Thank you so much. Selamat berpuasa. Okay. Okey Zati, sama-sama juga. Tak lama lagi kita nak sambut Hari Raya pun minggu depan. Mungkin boleh juga ucapkan selamat Hari Raya in advance, okey. Maaf zahir batin daripada pihak Syafaz. Orang kata sepanjang kita berkenalan dan bekerjasama lah dengan Shepi. Okey. Daripada tim Shepi juga nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. So kalau ada salah silap kami kan dalam macam dealing dengan Syafa ke atau siapa-siapa yang tengok live ni rasa Zati tak jawab soalan aku macam tu. Tak apa, jangan risau. Kalau rasa tak jawab soalan, nanti Syafa akan tengok balik dekat komen, Syafa akan jawab kemudian di bahagian komen. Jangan risau. So Zati minta maaf and ni ada untuk daripada pihak Zati dan pihak Shepi. So kita harap lain kali boleh collaborate lagi mungkin lepas raya ke kan. InsyaAllah. Dah bertenaga untuk buat live ni lagi. InsyaAllah boleh, insyaAllah. Okay, thank you. Assalamualaikum. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.